Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera kepada rakan-rakan Mr. AK Vloggers. Kali ni kita dalam segmen soal santai, dan pada episod yang lepas kita soal santai bersama dengan Tok Bugis channel. So sekarang ni kita akan bersama dengan seorang lagi YouTuber explorer yang dah lama berkecimpung dalam bidang eksplorasi inilah. Tanpa melengahkan masa lagi, kita jemput AY Studio. Boleh masuk ke? Boleh. Tunggu. Allah. Okey. Kali ni kita bersama dengan AY Studio. Mana kamera yang ni itu? Itu. Yang ni boleh, nak pandang situ boleh. Okey. Tapi main kamera ni lah. Okey. So, terima kasih bang. Sebab sudi bersama dengan Mr. K Vloggers. Apa cerita Soal santai. Oh, soal santai. Kita nak soal santai, kira soal-soal berkaitan dengan eksplorasi dan pengalaman abang lah semasa melakukan Rapping sekali Kena rapping sikit. Semasa abang melakukan eksplorasi, ketika melakukan, semasa dan juga pulang daripada eksplorasi. Okey, ni kau nak soal aku yang mana tu ni? Okey, sekarang ni kita mulakan dululah dengan soalan. Untuk soalan yang pertama, sebelum abang melakukan dunia eksplorasi ni di dalam YouTube channel, apakah pekerjaan abang sebelum itu? Soalan macam polis ni bertahan juga ni kan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi kepada followers AK Vlog di channel. Terima kasih kerana menjemput saya untuk segmen kali ni. Dalam segmen apa? Soal santai. Soal santai. Soal pun santai nampak? Soal santai, nampak. So lokasi ni pun nampak santai santai. Cantik lokasi ni. Dia santai-santai, seram juga kat sini. Okey, sebelum kita bermula dengan soalan-soalan tu, yalah kita meleweh sikit boleh meleweh sikit. Memang lokasi ni memang kalau kita tengok memang padu. Kita nak cari lokasi pun kadang-kadang bukan senang. Seisi soal santai ni pun dia bukan sekadar soal-soal biasa-biasa je kan. Betul. Jadi lokasi ni pun kadang-kadang kalau tak kena time boleh tahan juga ni kan. Dah timbul rasa seram-seram je ni kan. Kena pula belakang rumah pun, rumah tinggal kan. Pandai kau pilih tempat Dia payah sikit nak cari tempat kan. Kesana ke sini, sudah di sini. Jadi soalan dia apa ni? Soalannya, apakah pekerjaan abang sebelum menjadi seorang YouTuber? Kerja itu pun nak kena tahu juga Orang nak tahu juga, abang ni dulu ni kerja ni aku lebih suka berbahasa ni sebagai aku boleh Kita santai-santai. Kata santai. Aku bekerja memang bekerja freelancer sebagai video editor dan selamat malam Cicak, video editor dan membuat juga part-time video production lah. Production apa-apa sajalah, carnival, wedding dan sebagainya, macam-macam lah Dan itulah dia pekerjaan yang bukan kata sebelum ni, dan sehingga sekarang aku masih buat lagi. Kira masih kekal lagi lah. Masih kekal lagi. Kira YouTuber ni abang punya part time atau kerja itu sebagai part time? Nah, ini hobi aku. Hobi dan minat sebenarnya. Part time ini bukan satu kerja, bukanlah katakan satu kerja aku, tapi satu benda yang aku suka buat. Aku minat, aku akan buat. Dan kalau kerja, kita ada waktu-waktu tertentu untuk kita bekerja kan. Ini bukan satu kerja part time aku lebih kepada hobi lah Buat ni hobi memang mungkin orang akan anggap dia sebagai kerja part time aku, tapi yalah, bila dia dah mendatangkan imbuhan, jadi kita lebih fokus lah boleh kata hobi lah. Kira YouTube ni adalah sebagai hobi lah, sampingan je lah. Hobi dan minat sebenarnya. Minat dan hobi. Hobi dan minat tu dia kena seiring. Kalau minat tak ada, hobi tu dia kena dari minat je. Ya betul. Kalau tak buat lain tak jadi lain. Hobi dia kejap-kejap je. Tenggelam tak timbul-timbul. Itu yang bahaya tu. Itu yang bahaya tu. Okey bang, soalan yang seterusnya. Channel AY Studio ditubuhkan pada tahun bila? Secara unofficial 2011-10. Masa tu tak ada channel YouTube. Masa tu buat dalam bentuk CD. Kita orang burn CD. Cerita-cerita lama-lama ni korang tak faham lagi burn CD ni kan. Kalau yang faham lah. Tapi secara official ni di channel YouTube 2014. Tak ada clap pun. 2014 secara official. Secara official sebagai apa?
betul-betul orang kata apa, lekat lah pada YouTube. Ya. Secara fokus lah. Okey, soalan yang seterusnya. Okey. Kenapa abang keinginan untuk menjadi seorang YouTuber? Sebenarnya benda ni, YouTuber ni bukanlah keinginan aku. Keinginan ni datang kemudian tau. Kemudian sebab masa tu tak adalah pula orang kata gelar YouTuber tak ada, sebab benda ni hobi kan. Bila kita hobi, kita share di platform yang boleh dikatakan besar lah, contoh macam channel YouTube ni platform yang besar sebenarnya, global punya platform. Jadi secara tak langsung bila kita share benda yang kita minat, kita kongsi kepada semua penonton, tak sangkalah dia menjadi beberapa video menjadi viral kan, beberapa video menjadi tumpuan. Jadi secara tak langsung dia jadi macam kata apa, macam itulah. Gitu-gitulah dia. Dia buat dulu YouTube, waktu baru datang keinginan. Baru datang keinginan nak jadi YouTuber ni memang tak nampak lagi masa tu. Dan selepas dapat tahu bila ada imbuhan datang daripada channel ini, memang aku lebih fokus lah. Boleh buat duit. Okay. Ini bukan adalah fokus utama macam aku cakap tadi. Fokus utama aku adalah minat dan hobi kan. Bila datang dua benda ni, kemudian barulah datang imbuhan. Jadi kita lebih fokus lah, sebab bila kita dah ada imbuhan, maknanya kita dah memberikan satu keutamaan kepada channel ini untuk menghasilkan video-video yang seterusnya. So masih tetap kekal sebagai, walaupun dapat imbuhan, channel ni tetap abang punya minat dengan hobi lah. Macam itulah cerita dia. Sebelum tu selain pada minat dan juga hobi, sedikit tambahan, bila kita dah tahu channel ni ada potensi yang besar, jadi aku cuba promote apa yang aku buat, sebab bidang videographer. Jadi aku cuba promote lah apa yang aku buat dalam bentuk teaser, dalam bentuk trailer. Secara tak langsung boleh juga memberi pendapatan sampingan lah kan. Itulah dia. Kiranya sambil-sambil abang buat eksplorasi ni, sambil-sambil abang tunjukkan apa sedikit sebanyak macam cara kerja abang untuk ya betul, cara kerja dengan boleh dapatkan apa, mana tahu mungkin ada yang penonton ni mungkin nak memerlukan khidmat abang tunjukkan dengan cara ni dalam video tu. So dia boleh menilai lah sama ada tu nak panggil lah betul. Ya, kurang lebih macam tu. Lokasi pertama abang dapat eksplorasi. Lokasi pertama aku secara unofficial banyak lah. Banyak tempat susah, kena sampai dah terlupa dah. Yang betul-betul yang buat abang masih ingat lagi. Kalau secara off record memang salah satunya di Highland Tower lah. Di Highland Tower tu salah satu lokasi yang aku off record, sebab aku dulu pergi pun tanpa record sebab minat. Dia tak kira. Kalau minat ni dia datang tak bawa kamera pun, bawa lilin, bawa torchlight, cuma nak rasa je. Terus jalan. Jalan, letak lilin, letak torchlight, kita panjat lah sampai tengok apa yang kita darat kan, yang boleh. Jadi memang rasa lah kan. Lokasi pertama ada Highland Tower dan beberapa lokasi di sekitar Kuala Lumpur ni yang orang tak kenal pun, tapi Highland Tower orang lebih kenal kan. Mungkin kalau dulu tempat tu masih ada, tapi kalau nak sebut sekarang mungkin adik yang dah tak ada. Dah tak ada dah. Dah tinggal sejarah dah kan. Kenangan ni, tinggal kenangan dia lah. Tinggal tapak pun dah tak ada dah. Macam abang melakukan eksplorasi di mana-mana tempat dah. Okey. Manakah lokasi yang membuatkan tempat tu abang rasa abang nak datangnya dia punya aura tu lain macam. Maknanya kuatlah aura dia kat situ. So mana lokasi tu? Hospital kira. Yes. Sebab kenapa? Aura dia memang kuat lah. Sebenarnya hospital ni dia berkait rapat dengan kes-kes kematian. Di Hospital Kinara sebenarnya banyak memberikan kesan sebenarnya tu. Sebab memang kali pertama pergi dengan tim, kali kedua pergi dengan partner, kali ketiga pernah pergi siang-siang, dan sebelum pergi dengan tim juga aku pernah datang juga Hospital Kinara tu. Masa tu admit dan pernah juga datang ketika dah tutup kan. Tapi masa tu kita tak fikir pasal benda-benda macam ni kan, benda-benda mistik, benda-benda gangguan-gangguan ni. Pasal memang kawasan tu kawasan dah tutup dan boleh keluar masuk begitu je. Dan memang ada aura dia yang macam aku cakap tadi lah, dia berkait rapat dengan kes-kes kematian, tempat darah lagi. Banyak lah di hospital tu banyak
banyak berlaku sejarah. Dan di Hospital Kinara ni banyak juga sejarah-sejarah yang kita tak tahu daripada zaman British lagi dibina. Dan memang terlalu banyak yang kita tak tahu sehingga kan gangguan-gangguan tu datang tu berbagai bentuk rupa dia. So itu saja lah. Itu ada gangguan di Hospital Kinara lah. Bukan kata di Hospital Kinara, di mana-mana hospital pun antara gangguan yang paling kuat. Dan bukan kata di Hospital Kinara saja, dan hospital lain juga pun memang ada juga gangguan yang berlaku. Mungkin ada yang tak cerita, tapi pengalaman aku memang itulah dia yang aku lalui dengan rakan-rakan. Aura dia boleh tahan. Wow, gitu dia. Memang tak boleh lupa. Tak boleh lupa. Lokasi yang paling mencabar sekali. Maknanya mencabar bukan dari segi gangguan, tapi mencabar mungkin sebab laluan nak masuk ataupun nak sampai sana ada halangan. Maksudnya macam tu. Kalau ikutkan lokasi yang mencabar, adalah beberapa lokasi. Aku pernah naik panjat Bukit Kemuning. Di mana? Di Kuala Selangor tak silap. Konon-kononnya di atas bukit tu adalah resort tinggal. Pernah mendaki bukit, ada dalam video. Sampai dekat kemuncak, hampir ke puncak, satu apa pun tak ada. Bukit Kemuning, dan ada juga beberapa kawasan yang mencabar tu memanglah kawasan-kawasan yang mendaki lah Sultan, dan baru-baru ni juga di kawasan Leri Bukit juga. Tapi walaupun pendek, trek dia tak adalah jauh sangat, lebih kurang dalam setengah jam perjalanan, tapi mencabar juga kalau salah laluan trek dia memang ke laut dalam. Dan baru-baru ni juga pernah juga pergi ada salah satu tempat ni, dan kawasan ni pun tak adalah trek dia panjang sangat, tapi laluan trek dia memang mencabar, sangat-sangat mencabar. Walaupun siang-siang kan, kalau salah trek kita dah tersasar masuk ke dalam hutan jauh. Memang mencabar di kawasan-kawasan yang berbukit hutan. Itu dari segi fizikal lah. Kalau dari segi mental, gangguan mencabar tu di Pulau Besar, adalah perjalanan hampir sejam nak pergi ke tempat yang kami tuju tu. Dia bagi belakang. Kami musing kan, sampai di jeti kami pusing. Wow, boleh tawaf satu. Dia membelakangkan jeti ya. Lepas tu kita bermalam di situ kan, tak tidur pun kadang-kadang. Dan di lokasi seperti kapal korek di Dengkil itu pun mencabar juga, sebab kawasan lombong kiri kanan, depan belakang lombong. So kalau kita tengok pada map tu memang kecil je laluan masuk tu kan. Dia boleh laluan tu tempat tu memang dekat lah dengan highway. Tapi nak menyampai sana tu dan semasa nak cross ke dalam kapal tu pun memang mencabar. Masa aku masuk tu, masa tu petang, seorang pula tu pegang kamera gimbal lagi, satu pegang tali duk tarik tu kan. Bayangkan dia punya ponton tu kan macam pelampau tu, panggil ponton, platform tu ponton dia ambil pada kawasan kapal tu. Kapal tu pun dah sengit sikit tu. Kalau kita masuk ke dalam tu kita nampak rasa sengit dia tau. Kalau tengok daripada luar tak nampak, tapi sekarang ni dah lebih sengit dah kan. Dan difahamkan kawasan tu memang tak boleh masuk lah. Kawasan tu dah di lock. Jadi siapa yang nak pergi tu minta maaf lah, tak boleh masuk. Sorry. Memang dah tak ada nasib lah. Tak ada nasib lah. Nak datang situ pergi mancing je lah. Mancing je lah kan. Nampak dia jauh lah. Nampak dia jauh kan. Okey, ada yang tak tahu sebenarnya kapal korek hanya ada satu di Lumut. Sebenarnya dua. Satu di Lumut dan satu di Dengkil, Seri Banting. Di Lumut di Tanjung Tualang. Orang hanya fikir ada satu je, tapi di Lumut tu memang tempat orang boleh melawat, boleh tengok gambar lah. Boleh ambil gambar. Dan sebab dia dah bawa ke dekat dengan daratan kan. Tapi di Dengkil ni memang dah terbiar abandoned terus. Sayang lah. Sayang memang sayang. Soalan seterusnya, lokasi mana yang banyak tinggalkan kesan lepas abang explore? Kesan itulah Hospital Kinara tu lah. Lebih kurang itulah. Dia berkait tak sebab ada gangguan kan. So Himalaya pun ada juga kesan sebab dia ada sentimental value. Sebab replika dinosaur yang kami jumpa kan, antara replika yang dulu menjadi tempat orang bergambar zaman-zaman Roy tu. Gila-gila remaja. Gila-gila remaja kan. Bulan.
Pasal dia ada sentimental value dan replika dinosaur tu menjadi tempat ramai pelancong dan gambar dan kami sangat gembira bila kami antara yang terawal menjejaki replika dinosaur tu di Mimalen. Itu antara yang kami takkan dapat lupakan. Di lokasi Mimalen memang kolam renang tu menjadi tempat utama, tapi ramai yang tanyalah di mana kawasan slide ataupun air apa tempat gelongsor tu kan. Sebenarnya kawasan tu tak ada dah, dia memang dah total semak hutan dah selepas penutupan tempat tu lah Mimalen tu. Jadi banyak lori-lori pasir mengambil pasir di kawasan tu. Sebab situ ada laluan. Kawasan tu senang nak dia nak ambil pasir kan, ada laluan keluar masuk. Bila dah lama tu tempat tu ditutup, langsung dah tak ada lah gelongsor semua tak ada. Jadi hanya tinggal ada rangka-rangka saja dan tasik yang dulu orang apa? Ada juga yang mengatakan apa yang fikir tasik tu adalah kolam, padahal tak. Itu bukan kolam, tu memang tasik. Tasik yang dikatakan tasik buatan lah. Sekarang tasik tu dia biar macam tu je. Tak tahu lah apa ada kat dalam. Orang kampung mancing situ lah. Kalau ikutkan info sekarang ni diorang dah buat cucuk tanam lah kat situ. Memang kebun lah. Untung lah kebun situ. Tanah segar-segar. Tak untung. Orang-orang yang buat kat situ orang bumi putra. Yes. Untung lah. Soalan yang seterusnya. Okay. Mana lokasi yang abang pergi untuk melakukan eksplorasi? Perjalanannya semua lancar. Tak ada apa-apa gangguan apa semua. Boleh dikatakan hampir 50% lah perjalanan kami lancar sebenarnya. Tak adalah gangguan sangat. Hanya beberapa kawasan saja beberapa tempat saja yang kami pergi gangguan tu ada, tapi dalam bentuk teknikal, dalam bentuk macam-macam ni lah. Tapi kalau ikutkan selebihnya tak ada masalah. Kelancaran tu alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, semuanya teratur, semuanya dirancang, semuanya berjalan daripada A to Z cantik. Cuma ketika berada di lokasi tu je kadang-kadang adalah. So perjalanan yang tak berapa lancar adalah satu dua lokasi ataupun gangguan di tengah jalan ketika kami pergi ke salah satu sebuah lokasi di Hulu Selangor di Hulu Selangor, dan kami terpaksa berpatah balik. Bayangkan perjalanan dari KL ke sana hampir sejam lebih. Bila sampai kami rasa macam ada sesuatu yang tak boleh kami lakukan eksplorasi pada malam hari tu. Macam ada sesuatu yang menahan. Macam ada sesuatu lah yang menahan. Dan yelah, bila kita ada rasa sesuatu, orang kata macam instin ataupun panca indera kita yang lain yang merasakan sesuatu. Jadi lebih baik kita hentikan dulu, kita balik, kemudian kita datang kemudian. Kadang-kadang itu sebagai satu tanda yang mungkin tak baik, kita tak tahu kan. Jadi aku datang kepada hari lain lah. Pada hari tu memang aku gagal untuk masuk ke dalam tu. Pasal tu memang gelap sangat, tak ada lampu pun. Kalau buka lampu torchlight tu pun tak cukup terang. Sangat gelap. Lokasi tu pun memang antara satu orang panggil lokasi yang tak membangun lah senang cerita. Memang tak membangun. Memang tak membangun langsung. Ada rumah memang tak ada, tapi lebih banyak yang tak ada, yang tak siap rumah. Pengalaman yang abang tak boleh lupakan menjadi seorang YouTuber dan juga melakukan eksplorasi. Pengalaman yang aku tak boleh lupakan sebenarnya banyak juga, tapi adalah satu lokasi yang aku pergi yang memang tak boleh lupakan lah. Bila aku balik daripada satu tempat tu, bila aku dalam perjalanan pulang lah, kurang lebih dalam kita dah keluar daripada lokasi tu kan, mula-mula pergi dengan member lah, partner. Bila partner dah balik, aku pun dah bawa haluan aku sendiri. Tiba-tiba ada satu bau yang kuat, macam bau bangkai dalam kereta. Bau tu yang kuat. Jadi aku fikir aku terpijak tai kucing. Tapi takkan tai kucing bau kucing ni kan. Aku rasa ni bukan tai kucing ni. Jadi aku dah tahu dah benda tu. Jadi parking tepi, aku cuba berinteraksi dengan cara yang agak kasar lah, yang kalau aku ada kat dalam ni cuba keluar lah, tak kacau kau kan. Dan bila aku dah tegur agak kasar kan, aku parking tepi, aku buka semua tingkap, depan belakang aku buka tingkap, kemudian aku tegur lah, aku agak tinggi suara kan, keluar kan, dia nak kacau kau ni, macam tu lah maksudnya. Kadang-kadang dengan makhluk gaib ni, kadang sekali-sekala kita kena bertegas. Kita
kita tak boleh nak berlembut sangat sebab kita ada ketika ni kita kena tegas. Ada ketika kita biasa-biasa lah kan. Memang kita boleh berinteraksi dengan makhluk gaib tapi dengan cara kita lah. Pulang kepada makhluk gaib tu untuk terima atau tidak kan. Sebab ni cara kita berinteraksi. Mungkin kalau dia setakat gangguan kecil tu tak ada hal lagi tapi dah sampai mengikut bau dia itu. Bila mengikut macam tu memang kita kena tegas. Jangan melembut lagi. Kalau dia masih lagi kena macam tu, barulah kita gunakan bacaan-bacaan yang boleh menghalau jin. Mula-mula kita tegas tapi cara yang baik. Dan setiap tempat yang aku explore dengan rakan, kadang-kadang pergi seorang-seorang, pengalaman tu memang banyak lah. Macam tadi kita cerita pasal gangguan yang ikut balik kan. Aku pernah buat satu eksplorasi di mana di luar kawasan. Dan bila aku balik, sampailah ke rumah. Bila dah balik rumah tu, selalunya aku balik, aku akan lepak-lepak dulu lah. Aku jarang tidur. Dan pada malam tu memang agak penat. So lepas aku balik tu, daripada rumah, masuk ke dalam bilik. Dan aku buka radio, buka TV. Aku tengok channel lah kan, apa yang channel sebelah nak baring tu. Dan aku nak transfer footage yang aku buat lah. Transfer ke PC. Dan lepas santai-santai duduk-duduk tu, terdengar macam ada ketukan daripada luar pintu bilik. Tak ada orang ketuk pintu bilik aku kan. Dia aku terkejut, siapa yang ketuk ni? Yang best je pula aku boleh pergi buka kan. Dan yang aku pastinya memang tak ada orang pun, aku seorang ni kat rumah tu. Bayangkan kalau orang nak ketuk-ketuk lah pintu luar, tapi kenapa perlu ketuk pintu bilik? Dan aku mula rasa macam bela tau. Ya, abang masa tu kat luar tamu tapi bukan kat dalam bilik. Dalam bilik, terus dalam bilik. Tapi dia bunyi ketuk kat pintu bilik. Pintu bilik. Kalau tak ada orang tu dia kena ketuk lah. Patutlah kan. Ini maknanya jin ni tak ada adab. Dia terus masuk rumah tapi tak ketuk pintu rumah, dia ketuk pintu bilik. Salam tidak. Jadi aku dah terkejut juga kan. Lepas aku tutup pintu bilik, okay fine. Settle lah satu hal. Lepas aku dah tutup bilik tu, tak ada masalah lah, fine lah. Dan aku duduk dalam beberapa minit, aku dengar macam almari aku diketuk. Tak. Almari lama tau Dan aku tengok, almari aku boleh ketuk ni, ada tikus ke kan? Dia tikus terperangkap dalam tu, tak lepas nak keluar kan? Aku cubalah goncang almari tu tak ada berat mana pun, aku dah goncang kan. Kemudian senyap, kemudian dia mengetuk balik. Tak. Ini bukan tikus ni. Dia seolah-olah macam dia membalas apa yang aku buat. Dan aku pun ketuk balik. Aku ketuk balas balik. Kemudian dia bersahut tau. Bila aku dapat tahu ini bukan tikus dan ini adalah sesuatu yang lain, aku start buka ruqyah. Aku dah tahu lah benda tu masuk dalam bilik aku. Dan dia cuba nak mengacau aku lah. Dan aku buka ruqyah dekat laptop dekat YouTube. Channel ni aku buka YouTube. Type lah ayat ruqyah, pasang je. Dan lepas tu aku baca juga lah. Sebelum tidur aku baca, aku ambil wudu, aku baca surah ayat kursi. Kemudian beberapa doa lah, mengelakkan daripada gangguan-gangguan yang berat. Lepas tu alhamdulillah tak ada apa-apa dah gangguan. So kiranya benda yang terjadi tu memang first time berlaku ke atau pernah berlaku sebelum ni tapi tak sekuat ni? Okay, gangguan ni berlaku bukanlah gangguan yang sama. Ni gangguan yang berlaku ni adalah pertama kali lah. Bila aku kena tu di rumah aku tu pertama kali lah. Pernah juga ada beberapa rakan aku yang pernah bermalam di rumah aku dan terkena gangguan seperti dia terasa macam pipi dia macam ada rambut, macam terkena dekat pipi dia. Jadi dan adalah beberapa gangguan yang aneh yang kawan aku pernah alami. Dan dia tanya aku kan, kau tak kena kacau ke sini kan? Aku pun begitulah, biasa tu kan. Itu je lah gangguan tu. So ini last lah. Okay. Apa abang punya nasihat dan juga teguran ataupun kata-kata, sedikit kata-kata untuk YouTuber pemula, tak kisahlah daripada segi exploration ke, dia buat konten apa ke, tak kisah, asalkan apa janji dia untuk dia bermula untuk berkecimpung dalam YouTube ni. Okay. Aku tak nak tegur kawan-kawan di luar, aku nak tegur kau direct terus boleh? Sebab kawan-kawan sini semua okey, luar-luar ni semua okey.
Semua luar ni semua bagus-bagus. Walaupun YouTuber pemula, semuanya okey walaupun YouTuber pemula. Tapi aku nak tegur kau, ingat bila kau dah popular, jangan lupa daratan. Ingat tu. Kau kena ingat. Tapi selalu kena tegur ni, anda dah popular ke? Itu biasa. Bila dah popular, jangan lupa daratan. Satu lagi ingat, kau kena ingat satu benda je. Jangan mengambil kesempatan terhadap followers kau. Kan? Jangan gunakan kesempatan yang ada untuk kau kaut keuntungan. Jangan sama sekali. Kan? Buat sebaik-baik sejujurnya. Jujurlah pada diri sendiri. Tak ada gurau je tak adalah. Sebenarnya aku pun tak ada nasihat apa-apa yang kita nak share. Cuma pandangan aku lah. Untuk YouTuber masing-masing ada kreativiti masing-masing, hasilkanlah yang baik-baik. Semoga ia boleh memberi manfaat kepada semua yang menonton. Jangan ada fake tak baik. Sekarang ni ramai yang buat fake kan, nak buat keluarkan prop itu prop bagai nak keluarkan hantu bagai. Setiap tempat mesti kena ada hantu. Untuk apa? Tak ada faedah. Kita jujurlah pada diri kita. Sebab bayanglah kalau apa yang kita buat tu menjadi sumber pendapatan kita dan kita menipu orang. Bagaimana saluran duit tu yang datang? Berkat tak berkat? Itu yang paling penting. Kalau nak buat prop boleh, tapi kena kena disclaimer dululah. Kenalah, beritahu lah. Ini sekadar hiburan apa semua. Dan kena maklumkan siapakah hantunya. Mr. Akil Vlogger sebagai pocong, AY Studio sebagai Pontianak, Tok Bugis pula. Tok Bugis sebagai Toyol. Tok KTO dekat tu. Tok jangan marah tu. Jangan marah tu baju ni nampak tu. Jangan main tu. Tapi itulah benda-benda penting yang kita perlu tahu. Yang lain-lain terpulang kepada individu lah. Kalau equipment, hasilkan. Jangan tunggu equipment canggih-canggih. Sekadar apa yang mampu kita hasilkan. InsyaAllah akan datang nanti kita akan upgrade secara berperingkat lah. Lama-lama okey dah tu. Itu saja. So ni abang punya ni lah. Untuk orang kata apa, promote channel lah macam biasa. Kan nak bagi souvenir ke, nak bagi jam ke apa ke, tak ada kan? Tak ada. Lalu kalau buat interview mesti ada bagi gift ke apa kan? Tak ada apa. Sengket ni YouTuber. Apa je gurau lagi. Marah lagi. Kan? Ni satu apa motivasi juga. Tak adalah sebenarnya kita suka support siapa-siapa yang ingin berkolaborasi dengan siapa pun. Aku suka berkongsi. Kadang-kadang ada rakan-rakan baru, YouTuber baru, banyak benda-benda fresh yang aku perlu belajar daripada mereka semua. Macam Aki kan, ada benda yang aku nak belajar daripada Aki Vlog, daripada rakan-rakan yang baru. Ada benda yang diorang ada sebenarnya, tapi mungkin diorang tak ada platform untuk diorang tunjukkan. Aku perlu belajar daripada diorang. Mungkin aku yang dah lama ni buat, tapi ditakut lama. Mungkin ada benda-benda baru yang perlu aku perbaiki balik. Jadi kita boleh kongsi. Jadi ada benda-benda baru yang aku perlu belajar daripada rakan-rakan baru. Mungkin kadang-kadang mereka nampak baru okey, tapi mungkin pengalaman mereka daripada hal-hal lain kita tak tahu kan. Jadi sama je lah. Untuk anda, korang-korang, sama-sama lah kita support channel. Jangan membanding-bandingkan kita sesama-sama tu. Dia ni bagus, dia ni tak, sama je. Kau hebat macam mana pun, kau tetap orang yang sama. Jadi kita sama je. Kan? Tak ada berdiri sama tinggi, duduk sebelah, baring sama rata. So, sama-sama lah kita support rakan-rakan. Itu yang boleh kita kongsikan lah. Ada sebenarnya malu nak promote channel sendiri. Malu punya kan. Malu. Sebenarnya kalau aku suka menghasilkan sesuatu. Kalau anda rasa satu benda yang bagus untuk aku kongsikan tu, mana anda akan share lah video-video aku, yang itu paling penting. Dan kadang-kadang kita perlukan support daripada rakan-rakan untuk kita terus membangunkan video-video baru. Jadi sama-sama kita support AY Studio, Akil Vloggers. Description di bawah saya tinggalkan link di bawah untuk anda senang klik subscribe, ataupun di hujung video nanti saya akan letakkan dua logo channel saya dan juga channel AY Studio, InsyaAllah. So Alhamdulillah, itu saja kita punya sesi soal santai bersama dengan AY Studio. Dan InsyaAllah kita tak tahu lagi lah siapa lagi kita nak soal santai lepas ni, mana lagi kita nak soal. Tunggu je lah nanti. Ada rakan-rakan semua, selamat berpuasa dan
Jangan tinggal puasa. Salam Ramadan semua. Okey, kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, salam sejahtera. Adios, amigo.